الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وآدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين بسم الله الرحمن الرحيم kita klik semula ثم لم أنه إذا كان في كل قطر داء من دعاة أهل السنة يحل الشبهة ataupun baca yahillu hak sedap baca yahilluna wa yaruddu ala ahlil bid'ah summa lam kama dia mengetahuilah engkau ya talibal ilmi ataupun ya talibal ibadah wahai orang yang duk tutup ibadah annahu bahwasanya iza kana apabila adalah ia fi kulli qutrin pada tiap-tiap pihak dan tiap-tiap jajah dan tiap-tiap tempat ataupun daripada jajah satu cangwak satu jajah lah da'in ada satu pendakwah tu isim kana tu da'in satu pendakwah saat ni tu penyeru saat ni tu min du'ati ahli sunnati kainun adalah ia da'in tu orang panggil sifat pada kata da'in da'in mana kainun yang adalah ia da'in min du'ati ahli sunnah daripada orang-orang yang menyeru mereka itu daripada mazhab ahli sunnah. Jadi makna kata tiap-tiap janum, tiap-tiap pihak, tiap-tiap jajah, tiap-tiap tempat ada satu pendakwah yang adalah ia setengah daripada pendakwah bagi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kemudian da'in saat itu yahullu syubaha. Tapi nak baca sedapnya yahillu. Sebab kalau yahulu makna jatuh. Makna jatuh ia. Tapi kita baca yahillu, yakni da'in inilah yang menghurailah ia dan mempelepahlah ia asyubaha akan segala perkara-perkara hak yang jadi keliru. Makna satu pendakwah daripada orang-orang yang dakwah daripada mazhab ahli-sunnah, dia inilah yang duk hurai, yang duk pelepah, yang duk ukar daripada segala masalah syubhat-syubhat yang duk didata di dalam agama. Wa yaruddu dan dia duk menolak ia da'in ala ahlil bid'ah di atas ahli dan orang-orang bid'ah. Orang-orang yang duk reka-reka daripada masalah agama, dia telah duk menolaknya. Wa yastakillu bihazal ilmi dan mengasing ia da'in, dia tu dak mengasing bihazal ilmi dengan ini ilmu, dia dapat mengasingkan, dia dapat melepaskan dengan ini ilmu, yakni ilmu kalam ataupun ilmu tauhid ni. Dengan ilmu kalam ni lah, ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid, dia dapat apa mengasingkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Dengan sebab ini ilmu, dia boleh hurai, dia boleh telucu, dia boleh pelepah daripada segala keliru, daripada segala syubhat, daripada perkara-perkara yang tak comel daripada ahli-ahli bid'ah duk mereka-rekakan. Wa yusafi dan membersihlah ia da'in ini quluba ahlil haqqi akan segala daripada hati-hati bagi orang yang mau kepada kebenaran.
maka dia dapat mempelepaskan daripada segala hati-hati. Bagi orang yang mempunyai nak kebenaran, dia boleh menyuci an wasawisil mubtadi'ati, daripada segala kenak-kenak teh dan kacau-kacauan bagi orang-orang yang duk rekoh-rekoh tentang masalah agama dia. Saat itu boleh menyuci hati-hati bagi ahli haq, orang-orang yang mau kepada kebenaran, mau kepada kebenaran, maka daripada mu'dain inilah dia boleh mempelepah, dia boleh menyuci, boleh membersih hati-hati orang yang nak kepada kebenaran daripada waswah-waswah, daripada segala kacauan dan gangguan yang dibawa yang dibuatkan oleh orang-orang mubtadi'ah. Dia boleh tolak, dia boleh menyuci. Faqad saqatal fardu. Jadi apabila di dalam satu jajah, di dalam satu tempat, ataupun di dalam satu kampung, di dalam satu cangwah, ada orang da'in min du'ati ahli sunnah, dia tu yahillu asyubaha, lagi pula wa yaruddu gapo dia dapat menolak daripada gapo dia, yakni menolak di atas ahli-ahli bid'ah, daripada orang-orang yang duk reka-reka, yang duk membuat-buat daripada masalah agama. Dia dapat boleh mentolak, dia dapat boleh menyepok daripada ukara-ukara yang tak benar. Kama dia apabila ada di satu jajah, satu tempat tu mereka macam ni, da'in min du'ati ahli sunnah, faqad ni sebagai jawab. Kali kita kira mari ni jawab bagi iza kana fi kulli qatrin da'in saat ni, apabila ada pada tiap-tiap kampung, tiap-tiap tempat, tiap jajah orang yang duk menyeru kepada jalan kebenaran, dia dapat menolak daripada segala kesamaran yang dibuat timbulkan oleh fuak-fuak ahli bid'ah. Faqad saqatal fardu. Jawab iza, maka nascaya sesungguh tergugurlah dan pula tergugur dan terlepas al-fardu ai fardu ainin. Fardu lepas dah oleh fardu, bukan fardu ain, fardu kifayah. Lepas tak ni tu amman siwahu, daripada mereka yang lainlah ia man hu akan dia akan da'in. Makna kata orang selain daripada dia, maka dia ni dapat boleh menghuraikan segala syubhat-syubhat, perkara yang duk jawab pada jadi keliru-keliru di dalam agama, masalah perkara yang direka-reka oleh ahli mubtadi'i ataupun ahli bid'ah. Dia boleh pelepaskan, dia boleh lucukan, dia boleh tolak dengan sebab ia seorang, maka sebab ia seorang ni gugur habis dosa semua orang yang ada di dalam jajah dalam pun dalam tempat tu. Kadzalika, seperti dimakan itu, wa kadzalika dalam wa kadzalika ai mislu adami ta'ayyuni alaika fi ma'rifati furu'i ilmi tauhid wa daqaiqihi kama afadahu ba'duhum. Tengok, wa kadzalika, dan seperti dimakan itu dimakan mana, ai mislu adami ta'ayyuni alaika, ketiada seumpama ketiada terta'yin, tertentu, tertotak ke atas engkau, tak ada ta'yin, tak ada fardu ke atas engkau tu, tak ada terta'yin fardu dan pasti ke atas engkau, fi ma'rifati furu'i ilmi tauhidi, pada kena mengenali dan kena tahu daripada masalah forok-forok dan cawenge-cawenge ilmu tauhid. Hak tu tak ada fardu tak ada terta'yin ke atas kita orang awal, orang biasa, tak ada ta'yin. Sebab dulu dia mau tanya musannif, adakah benda-benda yang forok daripada ilmu tauhid wajib kita kena kenal, wajib kita kena tahu, dan pula daqaid, perkara yang karik-karik, perkara yang sulit sepek di dalam ilmu tauhid kena tahu. Jawab musannif kata tak ada wajib kena tahu. Kalau kita orang awal tak wajib. Kama dia di dalam jajah tu, di dalam tempat tu, dalam cangwa tu, pasti kena ada satu seorang ataupun satu da'in, satu pendakwah yang boleh tolakkan daripada syubhat-syubhat, maka telucuk semua daripada kita tu dosa masalah tahukan benda itu sana. Tapi kena ada. Kalau tak ada, dosa habis. Tapi masalah forok-forok bagi ilmu tauhid kena kita tahu. Jawab kata tak wajib kita mengenali. Tuan kata la yalzamuka, tiada lazimlah ia
Ia gapo dia? La yalzamuka, tiada lazimlah akan dikau mimma rifati daqaiki ilmi sirri, daripada mengenali dan mengetahui akan perkara-perkara yang sekari-kari, perkara hak duk jadi sepik-sepik, sulit sepik, perkara yang halusi, perkara yang ghamid daripada ilmu sir. Supaya juga nak royak kata forok-forok bagi ilmu tauhid, cawengi ilmu tauhid, seperti kita tahu tentang rujuk tu ainuzat ke ghairu ainuzat, kemudian kudrat tu takluk dia tu ada selepas ada, takluk pula kepada benda tak ada. Kemudian tahu benda-benda forok-forok ni tak wajib ke atas kita orang-orang kebiasaan, bahkan dalam jajak kena ada seorang tak pada nanti terlucu ataupun nanti selesai masalah datangkan syubhat-syubhat masalah ni. Supaya juga dengan masalah ilmu sir, ilmu tasawuf yang kita kena ngaji gapo zahir-zahir daripada sifat hati kita. Mana sifat mamduha, mana sifat mazmumah. Sifat mamduha seperti tawakul, seperti tafwid, seperti taqwa, seperti sabar. Hak ni orang panggil sifat yang zuhir-zuhir, ilmu yang bukan pelik dalam ilmu tasawuf. Maka hak ni wajib kita kena tahu. Ada pun yang rusia di dalam ilmu tasawuf, hak ni tak ada wajib kita kena tahu, supaya juga dengan forok-forok bagi ilmu tauhid. Wa jami'i syarhi ajaibil qalbi, dan sekalian daripada syarah dan pula masalah keterangan ajaibil qalbi, daripada segala perkara-perkara yang pelik di dalam hati saat itu. Kena kita ngaji ke benda hak pelik-pelik, hak datang dalam hati kita, hak ni panggil goni, hak ni panggil, hak tu kena kita ngaji. Jawab kata dak we, supaya juga dengan masalah forok-forok ilmu tauhid. Kata la yalzamuka illa ma yufsidu alaika ibadataka. Malaikat benda ni yang kita wajib kena ngaji. Wajib tah kita dan tertakyin fardu ke atas kita, pasti kita kena tahu apa dia? Illa malaikan barang mana yufsidu, tu daripada sifat-sifat mazmumah, tema ai minas sifatil mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicelakan pada syarak. Kata tidak melazim akan dikau daripada mengenali akan perkara yang halu-halu, yang ghamid daripada ilmu tasawuf. Tak ada wajib kita kena tahu, supaya juga faraq ilmu tauhid illa ma yufsidu, malaikan barang, malaikan sifat-sifat mazmumah, yufsidu alaika, yang membunuh lah ia yang membinasalah ia alaika ke atas engkau, membinasakan ibadataka, akan ibadat engkau. Malaikat perkara ni ia punah ibadat kita. Mana supaya ria ia makan pahala amalan kita. Kata ulama, ia makan siapa humi amalan kita. Dan di atas perkata yang muktamadnya, masalah amalan ria kita wa amalkan online. Misalnya kita semaya saat ni Allahu Akbar, kita semaya nak orang puji, nak orang kelihatan kata kita semaya tu jadi, maka kita wa amalkan ni nama kata kita wa amalkan orang. Kemudian kita wa amalkan orang asal kita semaya Jumaat boleh 27. Kata setengah hadis Bukhari kata gapa salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajatan. Ning hadis yang disebut oleh Bukhari dan hadis yang disebut oleh Imam Muslim, salatul jam'i afdalu min salatil fazi bi 25 darajah. Dua hadis, dua riwayat, dua tarik daripada hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari tak 27 darjah orang semaya Jumaat. Kata dalam hadis Muslim 25 darjah. Maka 25 ni namanya pahala dan balasan daripada kita semaya. Tapi apabila kita semaya kerana orang nak orang tengok orang kelih, maka semaya kita tu orang panggil makanlah oleh amal ria akan ibadat. Itu mana kata ma yufsidu alaika ibadataka, yang mempunahlah iyama di atas kau akan ibadat. Ini pahala amalan kau tak ada. Semaya tu sah dah. Maya kena orang jawab kata sah, tapi pahala amalan ada tak? Tak ada, sebab dimakankan oleh amalan ria tu.
Sebab tu benda ni wajib kita kena, wajib kena kita tahu. Sebab yang makan pahala amalan kita. Kemudian tafriq pada illa ma yufsidu, tafriq pada illa. Fayajibu alaika ma'rifatuhu. Tafriq pada illa. Maka wajiblah ke atas engkau itu, mestilah ke atas engkau ma'rifatuhu, oleh mengenali akan dia, akan ma yufsidu alaika ibadataka. Wajiblah ke atas engkau apabila dia tu, kita saat ni kalau tak tahu gapo duk makan amalan kita, duk semaya kerana semaya kita tak nak darjat ni. Demo tu semaya tapi Allah nampak nak derjat weh. Nampak kau menekat, nampak kau berjaya, khijo yom nego pun nampak kau menekat, nampak nak target. Kita semaya gak apa dia, tapi kerana kita tak menekat. Tu ada tu buku tu. Ada tu benda duk makan amalan tu. Gapo? Ma yufsidu alaika ibadataka minar riya wal ujbi wal kibri. Yalah kata wal hasadi, daripada hasad, daripada deki, daripada riya. Tu buku orang panggil perkara yang punah akan ibadat dan amalan. Tu benda tu. Kamu ada benda tu wajib kita kena tahu tak? Dia apabila ia punah amalan, wajib kita kena tahu satu-satu. Gapo? Ibadat kita punah sebab deki kat orang. Ibadat kita punah sebab buat amal kan orang. Ibadat kita punah kerana somong weh dalam hidup kita ni. Kenapa wajib kita tahu? Sebab apa wajib kita tahu? Ila yajibu fayajibu alaika ma'rifatuhu. Ila litajtanibahu lam tulamu ta'lil fi imdarik nasab dengan an mudmarah tu. Ada litajtanibahu, kerana menjauhlah engkau, pasal nama mulai, kerana untuk engkau menjauhkan akan dia, akan ma yufsidu alaika ibadatak. Supaya engkau, dia apabila engkau tahu, engkau boleh jauh. Ni tak boleh ni. Kita buat amal kerana nak wira kelih, tak boleh. Sebab apa? Sebab ia punuh amalan kita. Sebab ia makan pahala amalan kita. Ingat mulai. Sebab tu kalau dia tak ngaji tasah, dia dah pasal kena. Buat amal dia mau tengok, dia mau pujuk, jadi buat amal weh. Jadi mu sedekah weh. Kita puasa ra. Puasa kata ra dalam hati. Puasa diri bulu ramal dia pujuk, jadi ngau dia borah weh. Sedekah sama. Dekah sejik amo. Tak ada ingat orang demo hak nampak sedekah acak weh. Demo nampak support kita puasa ya dek. Pasal buat pula. Minggu depan buat pula. Buat kerana nak royak demo kata kita tu borok. Maka saja ya amalan kita. Dia kita tak tahu tu buku tu duk makan amalan, maka sebab tu orang panggil kita tak tahu, sebab tu kita tak boleh menjauh. Dia kita tahu tu ria makan pahala amalan, deki makan pahala amalan, boleh kita jauh. Tak sedar kacau. Kalau kacau dia punuh ibadat kita. Dia punuh pahala amalan kita. Supaya kita tahu satu perkara ni menyakit. Gapo kita nak misal? Misal kita kata orang nak jadi darah tinggi. Penyakit darah tinggi apa? Dain. Kalau kita kira apa? Da'us-sukari. Penyakit kecil manis. Ataupun orang panggil penyakit darah tinggi. Orang panggil darat nafsi. Ataupun darat ad-dam. Yakni menekankan darah. Apa dia? Yakni darah tinggi. Kama dia orang darah tinggi lagu anak. Yakni fok ni wahai masing. Makan masing. Tara ni kita makan puasa masing. Dia tak masing lagi, kena tambah garam lagi. Tambah garam lagi. Kama dia lama ke lama masing saat ni dia duk saksum, duk beripung, duk himpung sikit demi sikit, hari ke hari di dalam diri dia, maka dia nak kepala dia. Maka cara kita nak mengelak, nak menjauhkan daripada penyakit darah tinggi, kita kena menjauhkan makan masing tu. Maka masing itulah orang panggil asbab punca nak membawa pada seorang tu kita darah tinggi. Kira Kamu kita nak tahu dulu sebab apa darah tinggi. Sebab demoning dia wahai masing. Maka kalau seorang tu dapat boleh mengelak daripada masing, orang ni tak kena darah tinggi. Supaya kita nak misal lagi penyakit darah. Penyakit kita kata masalah wasi. Wasi ni kan satunya setara ni rasa pedah dah. Makan setara ni pedah dah. Rasa dah wah dah nak telinga. Ya tak ada. Kita pun 3 teh tak ada. Ya kena 15 teh ya. Nombor 15 teh lada. Lepas tu lada burung hak leluh tu. No tumuk makan wah. Kita ni masa bengai lingo ni. Makan start tak boleh. Kena makan sakar. Ya rasa biasa. Duk makan pedah. Bo lama-lama. Bo berak. Tu baik rumah.
Ni pucuk orang panggil orang jadi bosir sebab ia berakhir pedah, lepas tu ia duduklah jamai lama. Sebab tu di dalam hadis kata, siapa-siapa dia beramal duduk di dalam jamai tu lama, dalam tandas lama, fa innahu yurithu apa dia? Yakni bawasil, yakni membawa mempesakai akan penyakit bawasil. Orang duk gapo duklah jambai lama. Kolek ke orang duk jambai lama, ia jadi semelik. Tak semelik, yakni berak payah, qada hajat payah, patuh kena cokeh dengan kayu. Kolek ke orang ni nak jadi bawasir. Wah hidup lama lah jambai duk. Tengok dia tak tubik ni, kacanya terai, siapa berdarah. Tu pucuk nak jadi bawasir. Lepas tu kita mengelak tamanya. Yang pertama mengelak daripada makan pedas, lepas tu jangan duk le jambai tu lama. Supaya juga penyakit masuk dalam di dalam masalah ibadat kita. Nak mengelak daripada makan amalan, mengelak daripada ria, mengelak daripada apa dia? Masalah kita tak wujud, supaya kita boleh menjauhkan akan dia. Tu penyakit bawasir hak dunia. Banyak kan? Kena slow-slow belaka tu. Buat makan bedah. Buat makan bedah tu kena slow sikit. Jangan dia jadi sopo nu, fok mana? Fok surat nu. Surat no bukan surat pun nak konsita marah. Ingat foto akhir dalam dulu basic tu, kalau buat conek kita makan 30 ti sebenarnya yang tel 80 ti buat papek ya. Papek ya 80 ti tu ladak lah tom bang zi tamrai. Oi tam papet ni ya dah. Papet. Oh tam ya jangan. Hey, ni tamada ya dah. Ya solat 80 ti biasa lah dah buat papek. Kita makan pak wah. Mak apa ni? Nyuk ni. Jangan dia buat amal sangat. Lada tu sekadar rasa pedas-pedas. Kalau siapa dia tak sip darah pungun, jangan dia buat kuat sangat lada. Lepas tu masuk jamai tu, jangan dia buat jadi lama. Masuk sekadar sudah tu baik. Ni kadang ramai duk koyak, buat gambar tak tepet tu jamai. Ya kau ni. Jangan. Siapa yang patut bosin ni dia jadi payah nah. Dia tu baik dengan remang-remang dah. Dia berdarah tu baik. Darah. Lepas tu dia semaya, dia payah duk titik darah tak patut dia pedih. Sebab tu jaga mulai. Kita orang tak jadi lagi jaga. Lepas tu fok nyakit geli pas kita orang ngaji lah ni, jangan duk main ok kecing. Patai mana-mana wasa kecing tu baik lagi. Jangan duk main ok lama-lama. Dia nak punah geli. Getah nak punah. Jaga tu. Sebab kan baba mak Ramli katong dulu, sebab apa? Masa duk pon nak dah sakit pinggir dah tu. Ya wahi ok kecing. Kadang-kadang tu orang ngajar, ya saya nak turun WhatsApp kecing bobo lama jadi nyakit tai. Apa tai? Jadi nyakit geli buah pinggir. Jaga baru kita boleh jah. Gapo nak jah nyakit geli? Yakni jangan doa kecing. Supaya nak jaga daripada benda makan amalan, jagalah ria, jagalah ujub, jagalah hasad deki, jagalah takabur, jagalah orang pengjahat skor korang kan. Wa ma yalzamuka fi'luhu, dan barang yang melazim akan dikau fi'luhu, oleh memperbuat dan mengerja akan dia agama. Manakah barang yang mempelazim akan dikau memperbuat, dan barang mana yang wajib engkau kena menjauhi. Barang engkau kena menjauhi seperti ria dan seperti ujub tu kena menjauhi, kerana benda tu yang makan pahala-pahala amalan kita. Manakah barang yang wajib kita kena memperbuat, melazimi, mempastikan kita, melazimkan kita oleh mengerjakan dia. Kal ikhlasi, seperti sifat ikhlas. Maka ikhlas kita, ia ada ikhlasul amal, yakni ikhlas di dalam amalan-amalan kita. Makna buat kerana Allah, semata-mata Allah, bulat hati kerana Allah, bulatkan Allah, jangan duk kepek buat kerana Tuhan. Semaya saat ni kerana Allah, ngaji ni kerana Allah, patu buat gawalat sedekah kerana Allah. Ikhlasil amal, yakni ikhlas mensuci di dalam amalan kita. Walhamdi, dan puji. Kena puji semua dah. Boleh gapo alhamdulillah, mulut kata alhamdulillah, hati pun alhamdulillah, perbuatan usalli sunnata syukri rak'ataini lillahi taala. Ni maknanya syukur dengan memuji dengan lidah alhamdulillah, hati pun alhamdulillah, anggota usalli sunnata syukri rak'atain. Cuba buat amalan ni, dapat gapo satu kali selalu usalli sunnata syukri rak'ataini lillahi taala. Lepas tu dalam seketika sujud akhir gapo aja?
Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bacalah sujud akhir tu. Dalam kita semaya sunat syukur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca boleh 11 kali ataupun baca boleh 3 kali. Baca doa lain lagi. Dah baca nak a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma khalaq dalam sujud akhir tu. Lepas tu mula dah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Cuba buat amal insya-Allah. Wa syukri, dan terima kasih kita, bersyukur kita ke Allah. La in syakartum la azidannakum kan. Wa tawakkul, ni perkara yang wajib kita kena kerja. Gapo tawakkul? Yakni kita menyerahkan segala pekerjaan dunia kita saat ni tu, dalam kerja buat kita semua kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi zalika, dan seumpama dimakan itu, dimakan mazukir minal ikhlasi wal hamdi wasyukri wat tawakkul hingga akhir itu. Fayalzamuka ma'rifatuhu, maka mempelazim akan dikau, mempasti akan dikau. Lazim gapo dia? Ma'rifatuhu, oleh mengenali akan dia. Akan lazimlah kita kena mengenali, wajiblah kita kena tahu akan gapo? Akan barang yang kita wajib kena buat, maka wajib kita kena tahu. Kita nak buat satu perkara, kita kena tahulah dengan satu perkara, baru kita ada zauk, baru kita ada rasaan, baru kita ada kesedapan supaya kita nak buat gapo. Kita nak buat kerja satu perkara. Misal si kerja satu perkara, lepas pada kita buat, kita boleh hasil, kita boleh gaji. Kita rasa sedap lah dalam kerja tu. Supaya kita nak buat gapo, nak buat amal. Maka dalam amalan kita, maka nampak hasil. Kau jaya weh, ibadat kita tu kau jaya, kerja buat kita pun kau jaya dengan sebab amalan. Maka apabila kita tahu satu perkara, dengan sebab kita tahu satu perkara, masalah tu lah kita kerja pun jadi sedap, kerja pun jadi sungguh, kerja pun ada kelazatan. Sebab tu kita nak buat kerja gapo, ya kena reti dengan kerja tu. Supaya nak kerja nego, kena reti lah bab nego. Ni tu tak reti bab nego, nak nego makan ko. Fak tak anan nego, panak nego tak sunuh umur. Sunuh nak beli 80, dia mau minta 70 menyanyi ni ikut sunuh. Wih 70. Tak nyari kan, nak ambil modal mula. Kuasaan kita nego di Suria tu, nego barat rak Ya wahai nego duduk Suria dulu kan, wahai gugu ni. Nego tengah jalan lek malepah gorek tu, beli kapal tubai budak, beli kereta budak, payah sore gitu, dia kerja apa? Nego sunnah. Payah tak boleh budak Arab dia beli 100 barang. Lepas tu budak Arab minta samani na ya ta abi. Samani ya ummi ya ammi ya ayah ammi. Hei bapa dara. Hei bapa dah 80 dah. Payah nyanyo kau budak Arab minta 80, modal dah 100 belah nego sunnah ya ta. Lepas dah tu punah. Habis modal dah. Beli 100, jual 80, jual atas modal. Atas modal semua di bawah dah modal lagi. Panjang nego sunnah nyanyo ke demo si wi 80, 75. Bawa minggu depan mana modal demo? Labo dak? Labo mana modal hak klik asal pun tak ada dah. Nak ambil modal lain pula tapung. Ni orang panggil kena reti gak bab nego. Pahala jual atas modal. Atas modal hak beli 100 jual 120. Atas modal dah tu. Pada atas modal beli 100 jual 120. Faham tak? Ada faham. Kena pandai-pandai lain nego pun nak reti gak. Lepas tu kalau lek bab jual kena reti bab jual. Ni kan nak jual tu tak pandai muka tetung nah. Garang mak dia kau mulut tu boleh jeruk, muncul. Orang nak masuk tak mau. Tengok kedai pak tua kedai. Nak masuk. Cara bak nego pun ya kena pandai juga, pada bak jual pun ya kena reti ke. Orang nak layan tu masalah layan ni tu. Orang nak masuk tak ada masuk senyum jauh ke. Masuk weh. Nak ke apa Allah dah buka gi panggil ni dah. Mi asjuk uri pun kecek manis leting. Orang tak lu aku tak ada makan kuasa segar dah ya kata. Ni dak nak masuk tu sekeliap dah. Wak dah tuai dah duk muncung boleh jeruk ni mulut ni. Tu masalahnya. Nabi tahu juga masalah nak nego.
Wa yalzamuka ma'rifatuhu, maka lazim akan dikau oleh makrifah mengenalkan dia akan mengawa, yakni ma yalzamuka fi'lu. Kerana apa lazim akan dikau boleh mengetahui li tu'addiyahu, supaya nak menunailah oleh engkau akan dia akan ma yalzamuka fi'lu. Supaya engkau nak tunaikan dia saat ni tu, engkau kena retilah dia supaya engkau nak kerja nak tunaikan akan dia. Wa amma ma siwahu fala, dan ada pun barang yang melainilah ia ma hu akan dia akan apa, ai ghaira ma yufsidu ibadataka wa ma yalzamuka fi'lu. Barang yang melaini daripada perkara, yang laini daripada barang yang mempunah ibadat engkau, dan barang yang melazim akan dikau mengerjakan, maka selain daripada tu fala. Apa makna fala? Ai fala ya gawa, fala ai fala tajibu alaika ma'rifatuhu, maka selain daripada ma yufsidu alaika ibadataka wa ma yalzamuka fi'luhu, maka selain daripada tu maka tak wajiblah di atas engkau kena mengenalikan akan dia. Bahkan bal huwa fardu kifayah, bahkan ia masiwahu ni dikatakan fardu kifayah. Kalau kita tahu pun tak ada masalah, kalau kita tinggal daripada tahu pun tidak berdosa lah di atas kita. Di atas satu jajah tahu seorang pun cukup bidah. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu'i wal ijarati wan nikahi wat talaqi wal jinayati. Tengok. Wa kadzalika, dan seperti dimainkan itu. Apa dimainkan itu? Ai la tajibu alaika ma'rifatu, tiada wajib ke atas engkau boleh mengenalikan akan dia saat ni. Tak wajib tangkau mengenali daripada furu', masalah usul fiqh, masalah usul tauhid. Tiada wajib ke atas engkau makrifatuhu, mengetahuikan dia daripada ilmu gaba, perkara-perkara gaba, furu'-furu' bagi ilmu tauhid, dan benda yang halu-halusi yang selit-sepit dalam ilmu tauhid, dan benda yang sir-sir di dalam ilmu tasawuf. Maka seumpama juga tak wajib engkau mengetahui daripada semua dan sekalian daripada masalah fiqh. La yalzamuka, tiada lazim akan dikau ya talibal ibadah ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi, oleh mengenali dan mengetahui akan sekalian. Sa'ir dengan mana jami'i, sa'ir mana jami'i. Tiada lazim akan dikau ma'rifatu sa'iri, ma'rifatu jami'i abwabil fiqhi. Bukan kata pasti ke atas kita kena tahu semua daripada bab-bab fiqh. Hak kena tahu semua daripada bab fiqh, iaitu daripada ulama-ulama mujtahidin. Hak tu pasti mereka kena tahulah, sebab mereka nak ijtihad masalah. Adapun kita sekadar nak beramal, bukan semua dak kita kena tahu. Mana daripada sekalian bab fiqh? Minal buyu'i, daripada masalah segala bab-bab jual beli kena tahu semua ke? Kalau kita bukan orang nak menega, kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Kalau kita tak ada nak menega, makna kata tahu kodana jual beli. Dalam masalah menega kena keluar zakat lagu mana, zakat gapo ratik, siapa nisak, siapa masalah hak tu tak ada wajib kalau kita tak ada nak menega. Wal ijarati, dan pula tak wajib kena kita tahu daripada bab segala bab-bab sewa menyewa. Bab sewa menyewa tak ada wajib kita kena kenal juga. Kalau kita tak ada umur sewa, kita tak ada kena umur, tak ada umur sewa, tak ada wajib kita kena mengaji. Kalau kita ada umur sewa, nak sewa ke orang, nak sewa tu lagu mana, tengok harga misi gana, hak tu wajiblah kita kena tahu. Wan nikahi, dan bab nikah. Bab nikah ni pun orang panggil benda selit sepit dalam bab nikah, tolak gitu gini. Masalah kita orang nak menikah, pandai akad ke jadi nikah jumpa demo yata, belum nak nikah tu kena kerusuh lah ni. Kalau tak ada surat kerusuh, kena bayar 2,500 kot tu email. Majlis kena paksa gitu. Sebab orang nak nikah setiap-tiap lah ni, majlis mik sikit. Ya apa? Kena kerusuh. Apa kerusuh? Masuk samana untuk nak menikah, supaya kita nak ambil lesen kereta.
Kena masuk kerusuh dulu. Boleh 3 jam ataupun masa sehari tu kerusuh nak make licensing. Api mana boleh lakar, api mana tak boleh lakar, orang mana boleh potong, orang mana tak boleh potong. Kalau orang kiri boleh potong tak, tu tak boleh. Lepas tu ngaji bab nikah pun lagu tu lah. Kerusuhan nikah. Pas rukun nikah berapa? Pas nak nikah tak reti bab rukun nikah. Teruk lah mong. Kena reti lah kerusuh nikah. Rukun nikah 5. Yang pertama kena ada apa? Kena adanya wali. Kena ada lelaki. Kena ada para puan. Kena adanya ijab. Kena adanya qabul. Lagi 5. Lepas tu kalau nak nikah, Tok Imam tanya, cuba ayat sikit rukun-rukun nikah. Lah Tok Imam tak ada nak tengok kita weh. Tak ada nak tengok kita. Faham mengaji tak? Ngaji dah dulu, masa dulu. Lepas tu lupa kita yang anak. Tak mana tak Tok Imam? Tak Tok Imam tak boleh nikah hari ni mulai merajaah. Allah kan terlalu Tok Imam. Wa talak dan pula talak. Talak ni orang panggil hak ni wajib kita kena ngaji tak? Tak ada kena ngaji, tapi kena tahulah lebih kurangnya di atas jalan pakar hospital lalu. Nikah, dan apabila nikah, ya teromak nikah. Kadang-kadang orang nikah ni, ya teromak mati lalu dah. Tinggal tolak mati. Orang panggil iddah wafat. Kamar dia duduk 2 hari ni siapa mati? Tertolak ataupun tertinggal isteri dia dengan sebab mati. Orang panggil iddah mati. Kamar dia tolak tu kena tahulah. Orang panggil benda tak boleh kita nak kelola. Tak boleh kelola ni. Dia kita bini sikit-sikit aku ceramu yah deh. Pas aku ceramu. Lepas tu yak timih kawai kelola dengan bini kawai cerah. Pas jatuh tak timih. Tak jatuh buat apa? Jatuh. Kelola tak kelola. Sama ada sengelai, sama ada tak sengelai. Sama ada selera, sama ada tak selera. Kata kita aku cerahkan dia, ya jatuh selalu dah. Orang panggil lapar ni tak boleh kelola. Tak boleh apa? Mazah. Tak boleh berkelola dan berselera. Nyak molek tu buat bini sikit lagi. Jangan dia buat kelola mai. Pas nak buat kelola. Belakang mung ni dia supaya dengan belakang mokku dah weh. Ni jadi zihar lah. Tak boleh nak wati dah tu. Dan nak wati pasti kena bayar dera sebab kita sybihkan balakai bini kita supaya dengan tangan mok kita. Ataupun tangan Allah jari dik nampak halus supaya tangan mok dah. Kita isyarat dan kita tasbih dia tu jari seputungnya gi supaya dengan jari mok kita. Maka melekat pi seumpama mok nak wati pula lagi mok kita. Tak boleh wati dan mok kita. Sebab tu orang panggil zihar tak boleh wati. Sebab dia serupa dengan mak. Pas mak ni mahram kita. Dan sebab tak mahram kita, boleh wati adik kita, mak kita. Tak boleh lah. Sebab tu, nak wati, kena bayar go salah. Kena bayar go dera. Gapa? Yakni tahriru raqabatin mu'minatin. Dia kena merdeka satu orang mak. Nak ingat tu kafarah masalah zihar, kafarah masalah jimuk bila puasa. Yalah lah tu. Wal jinayat dan pula jinayat. Yakni tahu masalah jinayat. Kalau kita bunuh orang di atas jalan sengelai, kena kisah dah. Kalau bunuh di atas jalan tak sengelai, hak tu kena bunuh balas ke, kena bayar dia. Sekat tu dulu kamar dia kata wallahu a'lam. Nah, qada tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Apabila fok-fok ni kelik mari ke pok dia kepada Nabi Yaqub pada waktu Isya, yakni hal keadaan mereka tu berteriak-teriak lah, bernangis-nangis lah, ngatak lah tak payah bapak, ya abana inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Allah teriaknya, kami pergi sekejap ya kami pergi tengok dah pergi duk main tewahnya, tewah lari duk tewah mana, tiba-tiba tinggal ke adik ni, adik Yusuf di sisi mata-mata benda kami, tiba-tibanya makan akan dia oleh serigala ataupun harimau hitam. Lepas daripada tu pak ya pun tahu dah kata pak ni kecek mumbu, kecek bohong sebab baju Yusuf ni tak ada cari sikit boh. Kalau dimakan oleh serigala pasti baju Yusuf kena cari. Lepas pada tu apabila demo ni tahu Yusuf dalam jubbi, ghayabatil jubbi fi ghayabatil jubbi, tahu dalam telaga yang sangat-sangat dalam dan kelamnya. Pada tu wajaat sayyaratun, dan telah datanglah oleh sayyarah, yakni kumpulan orang-orang musafir. Sayyaratun kereta kalau lo ni
Dah. Makna kata kumpulan daripada orang-orang musafir. Tuana, wajaat sayyaratun, dan telah datang oleh sayyarah, yakni daripada al-musafirin. Tu mana kata musafirin ataupun musafirun. Ada macam musafirin ya. Musafirun. Wajaat sayyaratun. Asas sayyarah kalau lah ni kereta. Sayyarah kereta, tapi murad dengan sayyarah tika ni musafirun, oleh orang-orang yang berjalan ni. Orang-orang yang jalan jauh mari daripada satu tempat, maka lalu mari ikut telaga yang ditahu akan yusuh ke dalamnya. Jemaah musafirun ni datang daripada mana? Min Madyanah, daripada tempat yang bernama Madian. Madian ni di celah-celah mana? Di celah-celahnya orang panggil di antara Syam situ tu, nak pergi ke Mesir tu, Madian tu di celah-celah tu. Kampung Madian. Hak Nabi kita Isra' Mi'raj dengan Jibril, maka lalu mai kepada Madian, nampak satu perkara tu. Maka satu jemaah daripada orang-orang musafir dan orang berjalan jauh saat itu daripada Madian, kampung Madian, nak pergi ke mana? Ila Misra, nak pergi kepada negeri Mesir. Lalu mari ikut telaga ni, maka daripada Madian dia mari tu nak pergi kepada Mesir. Fanazalu, maka turun mereka itu al-musafirun daripada Madian nak pergi ke Mesir, berhenti sekejap ya, sebab jalan dulu ya lama jalan dengan kereta kuda, jalan dengan unta. Kalau Arab ya nak unta, lepas tu jalan tu dengan kakah, dengan barang malah kata apa, dengan upel lagi, dengan upuk lagi. Orang Arab jalan dulu. Lepas tu misalnya jalan, misalnya kita tahu 30 ekor unta, maka duk tas belakang unta. Lepas tu unta hak buat barang suku. Lepas unta buat makan ni, buat barang, buat kakah-kakah untuk berjalan, upuk-upuk untuk tiada nak makan tu, ya suku pula. Sebab tu jadi banyak dah. Kemudian fok-fok ni jalan daripada Madian, daripada Mesir, maka turun berhenti sekejap. Qariban, hampir mereka itu, hal kaunihim, hal keadaan mereka itu al-musafirin, qariban, yakni muqarrabina, hampir mereka itu, min jubbin, daripada jubbi Yusuf, daripada telaga hak yang dicapak akan Yusuf oleh saudaranya. Hafak ni pun jalan-jalan daripada Madian turun pada Mesir, menuju kepada Mesir, maka berhenti sekejap, maka hampir mereka itu daripada telaga yang dicapak dan ditahu akan Yusuf ke dalamnya oleh saudaranya. Apabila fak ni berhenti di satu tempat yang hampir dengan telaga yang ditahu Yusuf ni, fa arsalu waridahum, maka mengutuh mereka itu, maka utuh mereka, maka melepah mereka, waridahum, fa arsalu, maka melepahlah oleh mereka itu siapa dia? Yakni al-musafirun. Melepah kawa, waridahum, akan perkara yang mendatang mereka itu daripada ayat ni, mereka buat turunkan ke apa, yakni daripada timur nak mai dalam telaga, maka timur lah Allah turun dalam telaga tu. Waridahum, perkara yang nak buat datang mereka itu akan ai. Apa makna waridahum? Allazi yaridul ma, perkara yang membuat datanglah ia waridahum. Hatana allazi, apa waridahum? Allazi yaridu, yakni perkara yang membuat datanglah ia perkara saat ni al-ma'a, akan agak boleh kita kecek mudah-mudah. Allah perkara yang buat datangkan di dalam telaga tu, apa perkara yang buat datang, buat turun satu perkara, lepas satu perkara, yakni daripada dalwah ataupun daripada timur, untuk buat turun, untuk nak air buat naik mai ke atas, untuk nak minum. Tuan, allazi yaridul ma liyustaqa minhu, supaya diminum, supaya dituang, minhu, daripada air. Mereka pun melepaskan timur dan tali turun dari telaga supaya nak ambilkan akan air untuk nak minum dan nak tuang, nak basuh muka apa ini kerana panas ni. Lepas pada tu fa'ad la dalwah, maka melepaslah ia dalwahu, akan timur bagi waridihim saat itu.
Maka mereka pun lepaskan timurnya. Timur ba'dihim tu lah, ba'di al-musafirin, dia pun melepas timur turun dalam telaga tu nah. Fa'adla ay arsala, adla mana arsala, dalwahu akan timurnya, timur bagi ba'dil musafirin, timur bagi separuh setengah daripada mereka tu lah. Lepas tu ke mana? Fil bi'ri, di dalam telaga. Ia lepaskan timur turun dalam telaga. Telaga erat ia dalam ke. Pas telaga erat ni kadang-kadang kita tengok ia luah. Telaga erat serupa juga, tapi ia pakai batu. Kadang-kadang batu saat ni tu ia pakai batu dah serupa dengan kita ni juga, tapi mau kita pakai kerek, tapi ia rolik kat erat ia tekek bata, tekek telaga ia. Dah, tapi telaga itu luas, tapi dia dalam. Maka gelak Yusuf duduk dalam. Fak ni pun fak musafirun, lalu jalan mari turun di tepi telaga, ditaupkan Yusuf, dicapak Yusuf dalam telaga oleh saudaranya. Maka fak ni pun melepaskan satu perkara untuk nak mendatangkan air untuk dituai nak basuh muka, nak buat minum. Maka mereka pun lepaskan timur turun dalam telaga. Apabila lepas timur turun dalam telaga, fata'allaqa bihi, maka bergantunglah bihi, bahasa mana mulai? Fata'allaqa, maka bergantunglah bihi, dengan dia, dengan timur saat ni tu. Bergantung dengan timur, dengan dalwah ni Yusufu, oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bergantung apabila dia mula timur, Yusuf duk patak, Yusuf pun pegang timur saat ni. Apabila pegang timur, dia berasa lah, gananya berat tu lalu air ni. Supaya kita nak kara anak ya, gana berat ni. Dah. Maka Yusuf pun bergantung di timur sana. Maka apabila bergantung di timur, fa akhrajahu, maka mengkeluarlah ia ba'duhum, yani ba'dul musafirin itulah, mengkeluar hak seorang tu duk cebok air tu maka mengkeluarlah ia ba'dul musafirin, ba'duhum zat ni akan Yusuf anil bi'ri, daripada telaga. Apabila wak keluarkan timur, maka di situ pun telah nampaklah ia akan Yusuf. Dah. Wak keluar timur tu baik, maka nampak budak duk bergantung falamma ra'ahu, maka apabila ia waktu baik timur dalam telaga timur, ia lepas turun untuk nak ambil air, untuk nak menuangkan dengan air daripada air nak minumnya. Falamma ra'ahu, maka tak kalau nampaklah ia seorang ba'duhum daripada musafirin, haduk karakan timur ni, akan dia akan Yusuf. Dah. Apabila kara timur naik, maka tengok Yusuf duk gantung di timur. Ya nampak Yusuf. Qul, berkatalah ia. Dah. Maka mengutus mereka itu akan seorang mendatangkan air. Nak situ tu. Waridahum allazi yaridul ma'. Waridah orang yang mendatang air. Nak situ tu domain tu. Qal, berkatalah ia wariduhum, orang yang mendatangkan air kepada mereka itu, kepada jama'atul musafirin tu. Qal, berkatalah wariduhum ni, ya busyra, wahai ni busyrai, ya baca na ya demo tu, ya busyra ke ya busyrai, ya busyra itu ya busyra, wahai beritaan kesukaan dan berita gembira. Kata wariduhum, seorang yang dilantik oleh jama'atul musafirin, suruh ambil air mendatang pada mereka untuk nak minum, nak basuhkan muka-muka mereka. Maka apabila karakan timur naik daripada telaga, maka terdapat Yusuf yang kata ya musyra, wahai beritaan kesukaan dan gembira. Ni gawan ni berita kesukaan weh. Wa fi qira'atin baca busyra, tak ada alif dak tu. Tapi qira'at ni baca busyra dengan ada alif gitu. Tulis wa nidauha, dan menyeru akan dia, akan busyra tu, menyeru dengan kata busyra majazun, ialah di kata jalan penyih. Orang panggil di atas jalan penyih. Ayah berapa? Dia seru kepada Yusuf, haduk gantung pada timur. Dia kata ya busyra, wahai berita dan orang dapat berita kesukaan. Makna kata orang yang diberita dengan kesukaan. Ya busyra, makna tadi atas jalan majak. Asal busyra ni makna tak berita kesukaan, berita zukaan, berita gembira tu lah.
wahai berita kesukaan, yakni yang majak ya gapa penyeh hak sungati ya nak khitab kepada Yusuf, tapi dia kata ya busyra, wahai ke berita kesukaan dan berita gembira di atas jalan penyemih. Mana nak ai uhduri, hendak menghadirlah engkau, busyra, hendak hadirlah engkau dan datang engkau, fahaza waktuka, maka ini waktu ni, waktuka ialah waktu engkau. Haza bermula ini gulam ni, ini budak ni gulamun ialah satu budak, satu kanak-kanak. Maka masalah kita kata wariduhum saat ni tu, apabila ia karangkan timur-timur saat ni tu naik ke atas, maka nampakkan satu orang budak duk bergantung di timur. Maka ia pun katalah kepada kawan-kawan ku, ya busyra, wahai berita kesukaan dan gembira. Kama dia seruai saat ni tu orang panggil di atas jalan majak, uhduri hadir engkau fahaza waktuka, ini waktu mai, ini waktu mudah ni. Haza bermula ini kanak-kanak ni, gulamun ialah satu kanak-kanak, fa'alima bihi, maka mengetahui dan mengenali, bihi dengan dia, dengan hazal gulam, dengan ini budak ni, ikhwatuhu, oleh saudaranya, saudara bagi hazal gulam. Jadi saudara Yusuf duk tepi tu lagi, misalnya gunanya puak ni kita tahu ni telaga mak ye ni kita tahu telaga dah, telaga kita tahu ni. Lepas tu puak ni mari fanazalu, turun mereka itu di sini, turun sini nak makan air di dalam telaga ni, dalam telaga. Lepas tu karang-karang ni pun wakil pada satu waridan hum untuk mengambilkan air kepada mereka untuk nak minum basuh muka. Kemudian apabila turun saat ni karang naik sekali dengan timur tu budak. Lepas tu dia pun seru, ya busyra, wahai orang ataupun wahai berita kesukaan yang nak kepada Yusuf tu, makna kata dia dapatkan budak tu sebagai berita kesukaan. Tapi di tepi telaga ni adanya daripada saudara-saudara Yusuf duk tunggu sini. Kerana saudara tu tengok Yusuf ni di siapa dia nak ambil Yusuf dia tak dah dalam tangga roya batil jubi. Patu siapa dia tahu dah kata sini orang duk mari sokmo, patu nak diambil oleh siapa dia nak karangkan Yusuf, siapa dia nak ambil Yusuf. Sebab tu mengenali apabila dikarang oleh wariduhum saat itu akan timur, maka tergantung di situ oleh Yusuf, maka saudara Yusuf kenal kata Yusuf. Fa'atauhu, maka membuat datang mereka itu akan Yusuf. Apabila mereka saat ni tu tengok Yusuf duk tergantung di timur, mereka itu buat tubik pada telaga, buat datangkan Yusuf saat ni tu pergi kepada mereka itulah, kepada al-musafirun saat ni, daripada sayyaratun. Wa asarruhu, dan mensembunyi mereka itu akan Yusuf. Apa makna wa asarru? Ai akhfau amrahu, mensembunyi mereka itu amrahu akan pekerjaan Yusuf, jaa alaihi, yang kedatangi ke atasnya tu bida'atan. Maka mereka itu pun sembunyi, tak ada royaklah kepada saudara Yusuf. Dia kata ni satu bida'ah dia ni, akhfau amrahu, mensembunyikan pekerjaan, jaa, yang telah datang. Tapi Yusuf tu tahu dah kata ni adik dia, saudara dia tu tahu dah kata ni adik dia. Ya ta'ad-damir aidun ala sayyara. Wa asarru, dan telah mensembunyi mereka itu as-sayyara, yakni jemaah musafirun, akan siapa dia, yakni akan Yusuf. Dia kata domain klik pada sayyarah bermakna ba'dihim. Ba'duhum, yakni setengah daripada jemaah musafirun. Nama siapa dia? Orang yang karanat wariduhum sani, Malik ibn Za'rin. Malik kena pada Malik ibn Za'rin. Kemudian mereka tu pun budak saat ni susuk mensembunyikan pekerjaan mereka itu akan Yusuf. Dia ambil saat ni tu daripada laga, tapi saudara Yusuf tu kena ja'a alaih, yang telah datang ya amruhu alaihi, ke atasnya ke atas ba'dim saat ni. Asaru tu bida'atan, akan satu mata benda ni. Gapo murad mata benda ni? Isyarat dia kecek bida'atan, yakni kena kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab orang menega ni dia buat bida'ah.
apa bid'ah? Yakni daripada perniagaan dia, mata-mata perniagaan dia. Bi anqalu, dengan bahasa berkata mereka itu, mereka itu berkata kan, fok ni sayyaratun ni ataupun jama'atul musafirin daripada Madyanah pergi pada Mesir ya kata takut dia mau kata mumi adikku, takut orang tepi tu saudara Yusuf dia tahu dia kata fok ni karang nak Yusuf tapi ya susu kata ni bid'ah dia, ni mata benda dia wak nega ni. Bi anqalu, berkata mereka tu, haza, bermula ini, hazal gulam ni, ini budak ni abduna, ialah hamba kami. Hamba mana? Bikun, yang larilah ia hamba daripada tok ngulunya. Ni hambaku ni, ya kata fok sayyarah sana tu, ni hak bid'ah kami, mata benda kami yang lari pada kami. Hamba kami sengoti, tapi hamba kami hak yang lari daripada tok ngulu dia, maka kami duk cari. Wasakata Yusufu, dan senyap oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun senyap, tak kata apa, senyap dik, dia dik. Kenapa Nabi Yusuf tersenyap? Khaufan, kerana takut oleh Yusuf. Takut oleh Yusuf ayyaqtuluhu, oleh bahasa membunuh mereka itu al-musafirun ataupun ba'dah zanin akan dia akan Yusuf. Yusuf pun senyap, tak kata apa, tak kata tu, tak kata ni, tak kata kok tu, tak kata di Yusuf dia. Apabila fak tata maka muga tepi laga sat ni fak tu turun gi ambil air, cedokkan air, wak naik ke timur kali dengan Yusuf. Patut dak Yusuf kenal kata Yusuf, fak ni kata ni bid'ah kami ni mata benda kami, kerana ni hamba kami yang lari pada tok ngulunya. Maka Yusuf posnya tak kata apa, kerana takut fak ni bunuh dia. Wallahu, dan bermula Allah Ta'ala alimun, mengetahuilah Allah bima ya'malun, dengan barang yang mereka itu perbuat mereka itu. Tengok apa maknanya, tengok molek. Jadi ayat katanya masalah wajaat sayyaratun, ayat jaat sayyarah, yakni telah datang oleh kereta asalnya, tapi kecek tak jalan majak. Mujak sayyarah lazim daripada kenderaan kereta, ia kena adalah jemaah di dalamnya, yakni al-musafirun. Apa makna ja'a sayyarah? Wa ja'at jama'atul musafirin, telah datang oleh kumpulan daripada orang-orang musafir daripada mana? Yakni pada Madyanah. Daripada Madyan nak pergi kepada nak menuju pergi kepada Misra, yakni Qahirah, yakni nak pergi kepada Mesir sana. Jemaah ni duk menggawa ambil tubik dia keluar mai pada kampung dia nama Madyan, yakni nak menuju pergi kepada negeri Mesir. Fa arsalu, maka utuh mereka man yatlubu lahumul ma'. Jadi apabila mereka turun di satu tepi telaga hak yang dicapak ditahapkan akan Yusuf, fanazalu qariban minhu, maka turun mereka tu berhenti situ sekejap, kerana jalan mai dulu ni kita jalan lah ni lah, nak pergi ke Hanjai, nak pergi ke situ, berhenti kok cenok tu dulu lah, turun situ sekejap, turun kecing, turun qada hajat, buatkan hajat-hajat kita wis penuh, pergi pula. Supaya tu jemaah ni daripada Madyan nak pergi menuju pada Mesir, turun di situ tepi telaga yang ditahap dan dicapakkan Yusuf. Maka mereka pun utuh, mereka pun lantik mayyatlubu lahumul ma'a, mereka yang tutup bagi mereka akan air. Saat ni tu apa Al-Quran kata fa arsalu waridahum, maka mereka utuh akan orang yang nak membuat datangkan air kepada mereka tu. Waridahum, yakni seorang yang tutup bagi mereka tu air. Mana orang ni hak deman utuh ni seorang daripada jemaah musafir yang untuk mendatang air pada mereka oleh minumnya dan buat tuang mukanya dan basuh muka buat minum untuk segari. Falamma arsala dalwahu, maka tak kala mengutuh dan melepaslah ia wariduhum, orang yang mereka latih sugi ambil air tuaikan air uri kepada mereka ramai ni, maka tak kala utuhkan timur, dia pun lepas timur turun dalam telaga fil bi'ri, dalam telaga ta'allaqa biha, bergantung dengan dia dengan dalwih, dengan timur hak yang dicapak yang dilepaskan oleh wariduhum saat ni tu. Waktu turunkan timur dan telaga, maka bergantung dengan timur bi Yusufu, oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Waktu turun timur oleh wariduhum, maka karang naik, maka bergantung oleh Yusuf di timur. Faqala wariduhum,
maka berkata oleh seorang yang nak buat datang ke air saat itu kepada jemaah musafirun saat itu, busyra Allah, ini khabar ke berita kesukaannya ni. Allah berita kesukaan nak ai seolah kata boleh siapa ke budak weh. Wahai apa dia berita kesukaannya nah. Apa berita kesukaan? Dalam cebok nama ai dapatkan budak dan budak yang kecil. Makna kata nak sekarang tapi boleh dua kali. Cebok asal nak ke ai, maka di dalam cebok ai boleh ke ai lagi dan boleh budak tu mana? Berita kesukaan ke? Haza gulam nafis, ining hamba dan ini budak gulamun nafis, yakni budak yang harga mahal. Kalau kita pergi jual ke sana, kita nak pergi Mesir sana, maka kita jualkan budak kanak-kanak ni sebab budak comel. Kalau kita jual pun boleh harga mahal. Sebab tu berita kesukaan dah belajar cebok-cebok waktu baik Yusuf. Dalam tu boleh dengan ai, boleh dengan budak. Budak yang jangok. Lagi pula kita jual, boleh jual harga mahal. Tu orang panggil berita kesukaan dianya. Wa asarru Yusuf. Maka menyulit mereka itu kalang kuih Yusuf. Yusuf sya'nahu kalau Yusuf. Tak ada royak dah. Boleh budak tak ada royak podak weh. Senyap situ. Dah. Senyap kana. Wa kanu qaribina minhu, dan ada mereka itu hampir mereka itu daripadanya. Daripada waridihim. Wa katamu an yakuna akhahum, dan bersembunyi bahasa adalah saudara mereka itu. Wa katama Yusufu sya'nahu, dan bersembunyilah ia akan Yusuf sya'nahu akan kala Yusuf. Dia pun sembunyi akan Yusuf, akan kelakuannya kalau Yusuf. Wa katama Yusuf, dan senyaplah oleh Yusuf sya'nahu akan kelakuannya. Yusuf pun tak kata apa. Dia kata ibu budak ni comel, kalau kita pergi jual di Mesir ni malah kata apa. Apa dia pun senyap, tak ada royak apa kawan gu dia. Kata dia cebok tu boleh budak saat ni. Kerana kawan gu dia tu duk jahat sikit, cebok dia timur ni kenapa budak boleh gantung di timur. Dia pun senyap kalau Yusuf. Yusuf pun tak kata apa. Makhafatan an yaqtulahu ikhwatu, kerana Yusuf tu kalau dia geger, takut kawan saudara dia tahu dia dalam telaga, bunuh dia pula. Wa qalu, dan berkata mereka itu, inna hazihi, sesungguh ini budak ni, ini al-bida'ah ni, bida'atun, ialah satu mata benda perniagaan kami. Dia kata si hamba kami yang lari daripada tok mulut, istabda'naha, yang telah buat mata benda lah oleh kami akan dia. Kami buat mata benda ni, dia tu mata benda perniagaan kami nak pergi sana, kerana dia tu hamba yang lari pada tok mulutnya. Tu dia. Sekadar tu dia wasyarauhu ba'uhu minhum bisamanin bakhsin darahima ma'dudah 20 atau 22. Pada tu dulu kabar kata wallahu alam. Tengok ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula weh. Hal tak pula tu. Kita buka ni sikit. Dia katanya wa illa likasrati jadwa, kerana banyak naf'atnya kalau kita saat ni tu berhenti daripada sedekah. Tapi kalau kita berhajat, perlu kata seorang kita sedekah tu dia berhajat, maka ketika tu aulan kita sedekah. Kalau tak dia tak hajat mana kita sedekah, hak tu tak comel, kita berhenti pada sedekah comel. Qalahu, telah berkatalah akan dia, telah berkatalah akan dia, akan apa dia, yakni hazal kalam, walau ta'arada ni. Qalahu, berkata akan dia, akan hazal kalam, walau ta'arada sadaqah halan wal waqfu, kalau pergi jadi berlawan sedekah ke tak sedekah. Sedekah masa sekarang perlu ke tak perlu bagi seorang. Berkata akan kalam ini Ibnu Abdissalam, oleh anak Abdissalam, wa tabi'ahu, dan telah memperikuti akan dia, akan Ibnu Abdissalam, Az-Zarkashi, oleh Al-Imam Zarkashi. Baca itu Zarkashi, Az-Zarkashi. Wa atlaqa Ibnu Rif'ah tarjihal awal, katanya Ibn Rif'ah, dan telah menitlaqlah oleh Ibn Rif'ah. Ibn Rif'ah itlaq istigma, masalah ke tarjihal awal, yakni memperkuat akan yang pertama, yakni sedekah. Dah. Masalah berhajat tak berhajat itu masalah tak sadu bahas lah, dia kata, yakni kita sedekah tu dia kata kuatnya daripada kita wakaf dan berhenti pada sedekah. Kenapa? Li'annahu, kerana bahwasanya al-mutasaddaq, karo yang kita sedekah saat ni, li'annahu, kerana bahwasanya
Al-mutasaddaq dan itu qata'a hazzahu, ialah memotong ia, memutuh ia hazzahu, akan habuan bagi seorang minal mutasaddaqi bihi, daripada perkara yang disedekah dengan dia tu halan, pada masa sekarang. Makna kata sedekah dengan tak sedekah comel mana? Kata Ibn Rif'ah, dia kata comel sedekah lah. Kerana apa? Kerana perkara yang dia sedekah tu dapat memutuh, dapat mengkerat akan habuan seorang daripada benda yang dia sedekah saat itu pada tikatul lalu. Nah. Kamar dia kita tu dia kata tak usah ada bahas lah. Masalah benda yang sedekah tu dia mau perlu ke tak perlu, dia nak sedekah ya. Dia mau tak ada berhajat lah. Tak usah kira situ. Dia kata apabila kita sedekah pak, makna kata benda yang kita sedekah tu dia dapat memputuhkan habuan seorang tu daripada sebab dia sedekah saat ni pada tikatul lalu. Tak usah kira dia mau tu berhajat tak berhajatnya. Wa yambaghi lirraghibi fil khair, dan sayugia bagi orang yang gemar, yang suka. Sayugia bagi orang tu gemar, orang tu suka fil khairi, pada kebajikan. Orang tu yang gemar, dia suka pada kebajikan. Liraghibi fil khair, ini orang panggil apa? Raghiba ta'did dengan fi, mana gemar. Wayam bagi, dan sayugia yakni sunat lil raghibi, bagi orang yang gemar, yang suka fil khairi, pada kebajikan. Maka sanu sunat dan sayugia bagi orang suka pada kebajikan, alla yukhalliya, bahawa tidak menghapus, tiada mensembunyi ia ar-raghibu fil khair. Orang ni orang yang suka pada kebajikan, dia min ahlil khair, daripada orang-orang yang suka pada kebaikan. Maka sunat dan sayugia alla yukhalliya, bahawa tidak mensembunyilah ia, tidak melepaslah ia kulla yaumin minal ayyam, pada tiap-tiap hari daripada hari-hari dia, minas sadaqah, daripada sedekah. Ni katanya Ibn Raf'ah lagi ianya, sebab tu sedekah tu molek walaupun dia mau berhajat tak berhajat, maka bagi ahli khair, bagi ahli yang ada kebaikan, dia tu perlu pada kebajikan, maka bagi dia tu sunatlah dia sedekah setiap-tiap hari daripada hari dia tu, daripada sedekah saat ni tu sedekah dia saat ni tu bima tayassara, dengan perkara yang mudah ia. Kalau jadi kemudahan bagi dia. Kalau dia tak boleh sedekah dengan duit, sedekah dengan air. Kalau dia tak boleh sedekah dengan duit, dia kata subhanallah. Kalau sedekah tak boleh nak sedekah dengan duit, dia pergi buatkan rupuk di tengah batas, ataupun duri-duri, jarum-jarum, ataupun paku-paku yang tak, dia buat tu mana sedekah dah. Dengan barang yang jadi kemudahan bagi dia. Wa in qalla, dan jika sedikitlah ia matayassara, mana kata sunatlah ditutup bagi orang yang suka sedekah tu sedekah hari-hari. Kita tengok banyaklah daripada golongan orang-orang Arab duduk lapar tahun Arab Tino ni boleh royak lalu dah hari-hari duduk di pintu masjid, bawa tabuh baik Allahu Akbar, cokoh di tiap masjid, cokoh di pintu masjid, hari-hari sedekah, hari-hari. Tengok fak lama ya wi 50 kau, tengok fak baru, fak ngaji baru mari ya wi 25, hari-hari. Ni makna kata wayam bagi liraghibi fil khair, puasa dia tu jangan sunyi daripada sedekah tiap-tiap sikit tak apa, barang jadi ke apa kemudahan bagi dia. Kita sedekah sekau, 2 kau, 5 kau. Hak ni salah satunya Tuhan tolak bala. Yang kedua, Tuhan murah rezeki. Yang tiga, Tuhan mudah kerja kita. Dengan sebab kita sedekah ni, Tuhan murah kau, yakni tolak bala. Nabi kata as-sadaqah tadfa'ul bala, yakni sedekah saat ni tu dapat mentolakkan bala, dapat mesepakkan bala. Dan sedekah ni juga dapat memudahkan rezeki kita, dan sedekah ni juga dia tarikkan rezeki kita dengan cara mudah. Nak buat tu lah, jangan dek-dekuk sangat. Sebab tu orang Arab ni kalau kita tengok dah, ya bohlah tangan anak ya hari-hari Jumaat, ya boh ni 100 lira, ni 100 riyal, ya boh lah 10 riyal, 20 mungkin boleh peti. Ya hajar anak ya kecil lagi dah, jadi ringi tangan, jangan jadi berat tangan. Arab ya hajar dah. Boh lah tangan anak ya 20 kok lemah kita dah, 20 kok, 10 kok, dua. Ni boleh peti dah. Ya tunjuklah nunggu dah. Ya tak sedekah dia, wi anak ya. Wi anak lah. Hajar anak ya tu nak wi ringi tangan untuk sedekah. Kita ni tak hajar lagu tu. Sebab tu nak wi tak Allah lepas ketar-ketar tangan ni. Sebab tu kita payah rezeki. Cuba buat amal mulazamah ni.
nampak peti kah Allah ha 10 kok 20 kok nampak orang susah kah bui ha nampak budak nak jatin ke bui tak usah dia payah insyaallah rezeki kita tak payah yang mainan mudah-mudah tapi kita dok nampak ya we demo tabi dah ya tu gatil pas dah tu banyak cuba buat amal tu deh ni nampak nak we tu jadi we demo habis nak mari kat mari bila ni. Sebab tu kita payah rezeki tengok dia mudah. Kok tu pun duit, kok ni pun duit, kok tu tepuh duit, kok ni tu. Sebab amalan ya ada tak amalan ya tu. Demo tak nampak amalan ya buat nama. Amalan sedekah ya pun ada, amalan sunat ya pun ada. Sebab tu orang panggil duit nak mari tu orang panggil jadi banyak cabai bagi dia. Sebab tu nak dekah tik. Nah. Awak makan tu serak dah dekah dah tu. Pak makan jamu-jamu orang muslimin muslimat tu. Dah. Wa i'ta'uha dan memberi akan dia akan sedekah sirran di atas jalan sembunyi. Kita wi di atas jalan senyap sunyi. Tak wi orang tahu. Afdalu ialah terlebih baik, terlebih banyak pahala minhu daripada i'ta'iha jahran di atas jalan menyaring. Kalau kita witas jalan senyap tak ada oyak korang dia mau tahu winya dah wi mana tak ada wi ni jangan oyak sungguh Allah mu nak tahu ke apa mana kita sunyi dalam sedekah kita hak ni terlebih baik daripada kita jahar kita menyata dalam sedekah kita. Nah ni buat gapo-gapo nak lai suruh ludah buat gapo-gapo nak tunjuk ludah lah ni tapi kalau masalah tengok benda-benda lah kalau benda tu untuk tarik orang saat ni untuk jadi buat kebajikan hak tu tak apa bukan kita buat pah dekah tu nak tunjuk orang hak tu tak comel tapi kalau kita buat satu kali nak ajar orang tarik orang hak tu yang lain dua tu lain tu di hati kita laka tu kalau kita sedekah tak usah tunjuk ramai-ramai tapi kalau kita buat gambar tu untuk nak tarik nak gemarkan orang mari kepada sedekah tu lain pula qada tu dulu hari ni insyaallah semula pula amma zakatu fa izharuha afdaluha tengok lain tu berbeza di antara zakat dengan sedekah dia berbeza qada tu tulis ni dah